Antara ketenteraan yang terkuat di dunia ini, salah satunya Mesir. Dan Palestin betul-betul berhampiran dengan bumi Mesir. Tapi bumi Mesir ni, tuan-tuan, yang 97%-nya adalah Muslim, tak langsung nak menghantar ketenteraan, nak tolong orang-orang Islam di sini. Memang kita sedih. Dan kita tahulah siapa ketua dia tu, itu dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal fitan, dan akan berlakunya fitnah. Bukan saya kata, Nabi kata. Fitnah ni tak payah tunggu lama lah. Minggu lepas saja tuan-tuan. Palestin bermandi darah. Bumi Saudi menyambut konsert dengan cara konsert yang sangat menakut. Nak harap apa lagi dengan Arab Saudi? Tuan-tuan boleh cek pengimport senjata paling besar dalam dunia ni. Arab Saudi. Penakut nombor 1. Dia boleh buat sambutan konsert tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz Izzak tanya saya, saudara Izzak tanya saya nak baca kitab apa. Saya kata buat permulaan yang pertama ini, saya cadangkan kerana kita dalam tempoh peperangan antara Palestin dan juga Israel. Dan saya percayalah sebagai umat Islam, kita memang akan mempertahankan bumi Palestin ini. Ikut-ikut mana pun kita akan menyokong Palestin. Yang pertama, kerana saudara-saudara kita itu adalah orang-orang Islam dan dia merupakan saudara kita. Yang kedua, kita kata melalui kemanusiaan. Maka jadi tanggungjawab kita untuk mempertahankan bumi Palestin. Tapi ada perkara yang kadang-kadang manusia ni macam kita tak sampai. Apa maksud tak sampai di sini? Ialah ada perkara-perkara sebenarnya kenapa kita kena pertahankan Baitul Maqdis ini. Kenapa kita perlu pertahankan Masjidil Aqsa ini? Saya bukan nak ajak melalui akal kita, bukan nak melalui fakta sejarah, tapi yang saya nak bawa ini ialah melalui hadis, mulut dan lidah Rasulullah SAW. Jadi di tangan saya ni ada satu kitab yang nama dia Al-Arba'un Al-Maqdisiyah, iaitu 40 hadis berkenaan dengan kelebihan Baitul Maqdis. 40 hadis berkenaan dengan kelebihan Baitul Maqdis. Saya percaya di kalangan kita ni biasa dengar hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. 40 hadis yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang tu biasa. Saya tak tahulah di sini ada kuliah hadis 40 ke tidak. Tapi mana-mana surau kebanyakannya hadis 40 ni biasa. Paling tidak pun kita pun pernah beli kitab ini dan kita simpan untuk kita baca di rumah. 40 hadis. Kerana baca 40 hadis ni kita tahulah ada satu hadis Nabi SAW menyebut orang yang menghafaz dan beramal dengan 40 hadis itu insya-Allah balasannya adalah syurga. Jadi Imam Nawawi dia buat 40 hadis tu. Cuma itu hadis 40. Dia sebenarnya bukan 40. Dia ada 43 hadis dalam tu. Yang tuan-tuan duduk dengar Kementerian Pelajaran nak buat pembacaan hadis di sekolah, itulah. Itulah. Dan yang saya nak baca ni bukan hadis Imam Nawawi. Yang saya nak buat ini adalah hadis yang dikarang oleh Dr. Usamah Sa'idan. Siapa Dr. Usamah Sa'idan ni? Dr. Usamah Sa'idan ini orang kelahiran Palestin. Kemudian dia pergi ke Syria, sambung pelajaran dia dan dia datang ke Malaysia. Di Malaysia ini tahun 2020 dia menyiapkan ini. Ini tuan-tuan jangan tengok ini pasal ni pering. Ambil daripada tu saya pering je. Kalau tuan-tuan nak download dalam ni pun ada. Tak masalah. Cuma duka cita dimaklumkan dia dalam bahasa Arab. Itu je lah. Kalau tuan-tuan boleh bahasa Arab, tak ada masalah. Tapi itu je lah. Duka cita dimaklumkan dia tak ada terjemah. Buat masa ni, saya pun tak terjemah. Orang lain pun tak terjemah lagi. Tak jumpa lagi. Cuma nak bagi tahu ini 40 hadis ni. Duduk dalam ni. Kalau tuan-tuan Google memang keluar. Tulis je Al-Arba'un Al-Maqdisiyah. Dia akan keluar. Cuma yang ni yang dikarang oleh Dr. Usamah Sa'idan. Jadi dia siapkan di bumi Malaysia ni tahun 2020. Waktu kita PKP tu. Kan?
Waktu kita duduk susah hati. Pasal apa susah hati? Pasal nak keluar rumah pun tak boleh. Dan siapa boleh keluar rumah masa tu? Ketua keluarga saja. Pening ketua keluarga nak cari barang-barang. Dan selama ni bini ikut sekali. Ni kita pula kena cari. Suruh cari bahan-bahan, suruh beli buat kuih. Pening kita cari, tuan-tuan. Itu zaman 2020. Masa kita kecil, kita selalu dibagi tahu bahawasan 20. Ingat ke 20 ni apa benda? Rupanya kena kurung dalam rumah, tak? 20 ni. Tu cerita dah jadi sejarah untuk kita. Tak apalah. Jadi dia siapkan ni dan dia pun dah balik ke bumi Palestin balik. Akhirnya ditinggal satu khazanah untuk kita, lebih kurang 41 hadis yang dibawa dalam ni untuk kita tahu apa dia kelebihan Baitul Maqdis dan kenapa kita orang Islam mesti mempertahankan Baitul Maqdis melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan melalui akal kita semata-mata, tidak. Bukan kerana kemanusiaan semata-mata, tapi atas dasar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ni kalau kita baca sampai habis nanti, dia akan diceritakan penghujung akhir zaman yang akan berlaku sampai kisah pembunuhan Dajjal pun ada. Ya. Jadi insya-Allah sekadar mana yang sempat untuk malam ni, saya bacalah sekadar itu dulu. Kalau ada lebihan, kita sambung balik lah. Nak habis 40 memang tidak lah, tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan sanggup sampai pukul 12, saya pun nak balik lah, tuan-tuan. Tinggal saya seorang kalau pukul 12. Baik. Jadi itu dia. Jadi dalam ini, dia ada sebutlah dalam ni. Saya tak bacalah mukadimah dia ni. Panjang juga nak bacanya. Saya terus kepada hadis yang pertama. Dia bawa dua bab dalam hadis ni. Bab yang pertama dia cerita tentang kelebihan Baitul Maqdis. Itu bab pertama. Bab yang kedua dia cerita selepas daripada kemerdekaan Palestin sendiri. Dan kita tahu kan Palestin ni dia pernah aman, dia pernah berperang, dia pernah aman, dia pernah berperang, dia pernah aman dan dia berperang sampai sekarang. Itulah bumi yang cukup hebat. Bumi cukup hebatlah. Kenapa saya kata cukup hebat? Kita akan tengok apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama. Bab yang pertama Fadailu Baitul Maqdis, kelebihan Baitul Maqdis. Yang pertama, apa dia kelebihan Baitul Maqdis? Katanya Al-Masjidul Aqsa ulal kiblatain. Masjidil Aqsa ialah kiblat yang pertama. Tuan-tuan, yang ni semua orang sudah tahu bahawa Masjidil Aqsa adalah kiblat yang pertama. Tapi kita tahu kok mana? Baik, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'dama hajara ila al-Madinati 16 syahran thumma surifa ila al-Ka'bah. Itu hadis pertama. Faham? Kalau faham nak baca hadis kedua. Sudah dah ni hadis pertama. Kalau sudah nak baca hadis kedua. Kena terjemah ke? Terjemah. Tak, kalau kata faham dah start, saya nak pergi hadis kedua. Cepat sikit. Baik. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Orang Arab ni biasa. Nak zaman sahabat Nabi SAW, dia lebih menonjolkan ayah dia daripada diri dia. Itu salah satu cara mereka menghormati ayah. Walaupun dia tu hebat, dia tu bijak, tapi dia lebih mengenalkan ayah dia daripada dia. Awak siapa? Saya anak Abbas. Awak siapa? Saya anak Rashid. Awak siapa? Saya anak Ali. Awak siapa? Saya anak Muhammad. Dia tak sebut nama dia. Jadi orang cuba mengenalkan ayah dia dulu lebih daripada diri dia sendiri. Itu orang ada. Tapi orang kita lah. Kadang-kadang nak sebut ayah jadi segang pula. Ada juga perangai kita. Ini bangsa Arab. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi ni sembahyang kata dia. Wa huwa bi Makkah. Sembahyang ni duduk di mana? Di Mekah ni. Nabi ni duduk di Mekah.
Orang Arab sebut Makkah, kita sebut Mekah. Kan? Kan ada orang kita sebut Makkah. Syekh betul. Kan, saya nak pergi Makkah minggu depan. Amboi. Kan? Orang kita sebut nak pergi Mekah. Baik. Dia duduk di Makkah, Nabi SAW semayang. Tapi menghadap ke mana? Waktu Nabi duduk di Makkah. Kata Ibn Abbas, nahwa Baitul Maqdis. Nabi menghadap Baitul Maqdis. Wal Ka'batu baina yadayh, sedangkan Kaabah berada depan Rasulullah SAW. Di sini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan bahawa besarnya fadilat Masjidil Aqsa sehingga dia dijadikan kiblat yang pertama, sedangkan Kaabah berada di depan Rasulullah SAW. Nampak? Besar tak? Bagaimana kita terlalu teruja dengan Kaabah, begitulah sepatutnya kita teruja dengan Masjidil Aqsa. Sebab tu saya katakan tadi, penting sangat Masjidil Aqsa ni pada kita. Bukan biasa-biasa, tak tahu. Kerana hadis dah sebut begitu. Cumanya, wa ba'da ma hajara ilal Madinah, kan? Selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Nabi berhijrah. Selepas berhijrah, selama tempoh 16 syahran, 16 bulan. Tuan-tuan, Nabi duduk di Madinah selama 16 bulan. Duduk 16 bulan, duduk di sana. Okey. Apa berlaku? Summa surifa ilal Ka'bah, barulah Nabi SAW berpaling menjadikan Kaabah sebagai kiblat. Berapa lama? 16 bulan. Lama tak tahu. Maksudnya lebih kurang 1 tahun 4 bulan. Tapi ni dalam riwayat Ibn Abbas. Tuan-tuan tak tengok lagi riwayat Al-Bara' bin Azib. Nanti riwayat Al-Bara' bin Azib lain pula. Jadi dalam riwayat Abdullah bin Abbas kata, selama 16 bulan Nabi duduk di Madinah, sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Antara yang disebut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ni kitab tafsir dia lah. Tujuan Nabi dia menghadap ke Baitul Maqdis tu kenapa? Salah satunya untuk menarik orang-orang Yahudi supaya dekat dengan Islam. Kerana orang Yahudi cukup teruja dengan Masjidil Aqsa. Itu tujuan. Tapi selama itulah orang Yahudi tak adalah yang ikut tapi tidak ramai. Tapi kemudiannya 16 bulan Nabi menghadap ke Baitullahil Haram. Kedua. Ini bukan hadis kedua lagi dalam masih dalam bab sama ini. Qala al-Bara' bin Azib. Kata Bara' bin Azib, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwal ma qadima al-Madinah shalla qibala al-Baitil Maqdis 16 syahran atau 17 syahran. Nabi mula-mula datang ke Madinah. Kita tengok baik. Ni riwayat Al-Bara' bin Azib. Riwayat pertama tadi Abdullah Ibn Abbas. Boleh ingat Boleh ingat Tadi riwayat sebut 16 bulan tu riwayat Abdullah Ibn Abbas. Riwayat kedua Al-Bara' bin Azib. Boleh ingat ni? Kan? Masa ni ingat ambil bulan depan tak ingat dah ni. Tak apa lah. Kita jumpa. Tak ada masalah. Ambil berkat. Al-Bara' bin Azib kata, Nabi SAW waktu mula-mula dia sampai ke Madinah, dia menghadap ke Baitul Maqdis. Selama tempoh 16 bulan atau 17 bulan. Dia sebut atau. Maksudnya, riwayat Abdullah Ibn Abbas kata 16 bulan. Riwayat Al-Bara' bin Azib kata 16 ataupun 17. Di sini dia panggil syak perawi. Perawi mungkin kata mungkin 16 ataupun 17. Jadi maksudnya di sini ada dua riwayat. Satu riwayat kata 16, satu riwayat kata 16 ataupun 17. Jadi kalau ada orang mari, dia kata Nabi ni menghadap ke Baitul Maqdis masa duduk di Madinah 17 bulan. Kita tak payah badah. Pasal kita tahu memang ada riwayat yang sebut begitu. Jangan kita pula kata, tak. 16. Nak bergaduh apa? Kerana ada riwayat. Kita kan jenis suka untuk mempertahankan hak kita saja. Padahal tak jumpa hadis lain. Itu yang jadi susah kita. Ramai orang bergaduh pasal minum berdiri. Boleh ke tak minum berdiri? Tapi dah ada hadis Nabi, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Nabi kata jangan kamu minum dalam keadaan berdiri. Bukan saya kata, Nabi kata. Dah macam mana dengan hadis tu? Nampak tak? Rupa-rupanya nak keluar hukum ni bukan
Senang. Pasal di sana ada hadis yang memang Nabi minum berdiri. Sudah. Kita berpening. So, jangan gaduh. Kita serahkan pada ulama. Kita yang karak berdamak ni, ikut saja ulama. Itu. Baik. 17 bulan itu disebut lagi. Wa kana yu'jibuhu an takuna qiblatuhu qibalal bait. Nabi ni suka kalau boleh kiblat itu menghadap ke Baitullahil Haram. Kalau boleh. Lalu Allah Taala turunkan ayat, apa Allah Taala turunkan ayat? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Pada juzuk yang kedua, ayat 144. Juzuk yang kedua. Tak? Apa qad nara taqalluba wajhika fis sama? Wahai Muhammad, kami ni sering tengok kamu ni mendongakkan kepala ke langit. Nabi tengok ke langit, sambil tengok ke sebelah Mekah, harapan Nabi kiblat ni bertukar dah. Nak menghadap ke Kaabah. Itu harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah boleh dah harapan Nabi tu? Tercapai ke tak? Maka tercapailah harapan Nabi sallallahu alaihi. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Muhammad, palingkan wajahmu ke mana? Menghadap ke masjidil. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad. Fatawajjaha ilal Ka'bah. Maka Nabi pun menghadap ke Kaabah. Bila Nabi dan para sahabat menghadap ke Kaabah, maka ada satu golongan akan kata. Kata apa? Cuba kita ingat dalam juzuk yang kedua. Ayat mula-mula sekali. Siapa ingat? Juzuk kedua. Juzuk pertama, Alif Lam Mim. Juzuk kedua, Sayaqulu. Betul tak? Betul tak Sayaqulu juzuk kedua orang? Orang-orang tua kita panggil juz Sayaqulu. Dia kata apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sayaqulu sufaha, orang-orang sufaha. Siapa sufaha? Orang-orang bodoh. Allah sebut bodoh tu. Bukan saya sebut. As-sufaha tu memang bodoh. Kalau tuan-tuan rajin, cuba tulis as-sufaha, translate Google tu, memang dia keluar bodoh. Memang dia keluar bodoh. Tuan-tuan, dia kata apa? Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Pasal apa yang dia orang ni dah okey dah dia orang ni menghadap ke arah Baitul Maqdis, pasal apa pula pergi tukar ke Baitullahil? Siapa orang bodoh tu? Allah Ta'ala sebut orang bodoh. Para ulama kata orang bodoh itu adalah Yahudi. Orang bodoh itu adalah Yahudi. Kerana orang Yahudi kalau boleh, hadap ke Baitul Maqdis, hadap ke Masjidil Aqsa. Jangan tukar. Tapi Nabi nak sangat tukar ke Baitullahil. Tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala suruh Nabi jawab apa pada mereka? Bila dia kata apa pasal tukar ni? Dah okey dah menghadap ke Baitullah, ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala kata, katakanlah Muhammad, bagi tahu mereka, Kul lillahil masyriq wal maghrib. Kul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, bagi tahu mereka, timur dan barat adalah milik Allah. Allah punya pasal nak suruh menghadap ke mana pun. Timur, barat, selatan, utara, yang siapa punya? Siapa punya? Allah Ta'ala yang punya. Jadi ikut pandang nak menghadap ke mana pun. Yang kau susah tu kenapa? Betul tak? Yang suruh kita menghadap ke Baitullahil Haram ni siapa? Allah. Bolehkah kita pertikaikan? Pasal apa menghadap ke Baitullahil Haram? Tak menghadap ke Masjidil Nabawi? Tak boleh. Kerana yang suruh itu adalah Allah. Jadi Nabi pun jawab seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam shalla awwala salatin sallaha salatal asri. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama menghadap ke kiblat Baitullahil Haram, ke Kaabah. Sembahyang apa? Sembahyang yang pertama Nabi menghadap ke Kaabah, sembahyang apa? Jangan jawab sembahyang hajat. Sembahyang apa?
Kalau ingat-ingat saya Ustaz Tarawih barangkali. Jangan buat gitu. Semayang apa mula-mula sekali? Kata dalam hadis ini, Salatul Asri. Sembahyang diingatlah tuan-tuan, sembahyang asar. Kemudian, fakharaja rajulun mimman sallama'ahu. Maka keluar seorang lelaki yang semayang dengan Nabi tadi. Keluarlah, dah sudah semayang kan? Boleh keluar lah. Bila dia keluar, dia lalu satu masjid. Famarra ala masjidin. Dia lalu atas satu masjid. Dia tengok satu masjid. Wahum raki'un. Orang tengah semayang. Masalahnya, orang yang tengah semayang di masjid itu, dia menghadap ke mana? Dia menghadap ke Baitul Maqdis. Dia duduk menghadap ke Baitul Maqdis. Kita ni tadi semayang dengan Nabi menghadap ke Kaabah. Apa pasal yang awak menghadap ke Baitul Maqdis? Kita ni semayang di mana ni? Menghadap ke Kaabah dah. Awak semayang Baitul Maqdis mana? Tuan-tuan, saya nak tanya. Kalau kita tengok orang semayang kiblat salah, nak buat macam mana? Kita mari-mari tengok orang semayang menghadap ke sana. Sepatut ke sini. Nak biar je? Biar dulu lah. Nanti dia sudah semayang, kita bagi tahu lah. Naya member tu, tuan-tuan. Sudah semayang pun kita bagi tahu. Bang, salah kiblat ke sana. Allahu Akbar. Pasal apa kita tak bagi tahu awal-awal? Nak buat macam mana? Kita buat macam ni. Lelaki ni kata apa? Asyhadu billah laqad sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalal Ka'bah. Aku bersaksi dengan Allah. Tadi aku semayang dengan Nabi, kami sudah menghadap ke Kaabah. Orang yang tengah semayang tu dengar lelaki ni sebut. Ada ke dia berhenti tanya? Biar betul. Dia tak berhenti. Dia tak berhenti pun. Dia terus je. Apa dia buat? Fadaru. Dia berpusing menghadap ke Kaabah juga. Jadi mereka fadaru kibalal bait. Automatik mereka pusing je. Tak cakap banyak. Bila kiblat salah. Terus pun. Sama lah kalau kita semayang kiblat salah. Pong. Bila orang tegak. Bang salah ha. Pusing terus ke kiblat yang itulah. Jangan pula bila dia tegak. Bang salah. Ya ke salah? La haula wala. Jangan lah. Yang berhenti tu apa pasal? Pusing je lah. Dan yang kita tengok dia salah ni boleh bagi tahu. Orang kita ni dia takut nak bercakap dengan orang semayang. Kita ni boleh bercakap dengan orang semayang. Dan itu sabit dengan hadis Nabi SAW. Contohlah. Kita nak keluar. Kita kebetulan untuk siap. Kena tutup lampu. Kena tutup kipas. Kan? Dia duduk semayang. Witir sebelah rakaat. Wah, tunggu itu. Sebelah rakaat. Setiap serakaat tu dia baca Al-Baqarah. Letih kita tunggu. Tak siap-siap. Bila tak siap? Kita pun nak tutup ni kesian kat dia. Boleh kita bagi tahu dia. Tuang. Dia tengah semayang Nanti nak keluar. Tutup lampu, tutup kipas, tutup pintu Saya nak balik Puas tunggu. Dia pula jangan jawab. Okey, saya tutup. Jangan. Jangan jawab. Ada awak nanya. Jangan jawab. Sudah. Lepas tu kita balik. Tak ada masalah. Itu saja. Begitu. Itu dibenarkan. Boleh. Jadi samalah bila orang salah kiblat, kita bagi tahu dia. Dan kita tahu salah, terus berpusing kepada kiblat yang betul. Baik. Itu fadilat Baitul Maqdis yang pertama, iaitu dia adalah tempat kiblat yang pertama untuk seluruh umat Islam. Itulah Masjidil Aqsa. Baik. Yang kedua, Al-Masjidil Aqsa saniyal masjidain. Masjid Aqsa ini atas muka bumi ni tuan-tuan, dia adalah masjid yang kedua. Banyak-banyak masjid yang ada atas muka bumi ni tuan-tuan. Daripada zaman Nabi Adam sampai zaman kita, dia adalah masjid nombor 2. Nombor 2. Dan Ustaz tahu di mana? Ni, tahu di sini. Qala Abu Dzarrin radhiyallahu an, ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala boleh, awalu boleh. Tu belajar bab nahwu. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-masjidal haram. Wahai Rasulullah, tanya sikit. Masjid yang pertama diasaskan di atas muka bumi ni masjid mana? Maka Nabi jawab, Masjidil Haram.
Jadi masjid yang pertama yang diasaskan Masjidil Haram. Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut Masjidil Haram diasaskan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ada pun yang angkat lagi asasnya tiang-tiangnya itu Nabi Ibrahim. Buktinya wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Itu ada dalam Al-Quran. Jadi Ibnu Hajar kata orang pertama pergi letak batu asas itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dia tanya lagi Nabi, "Summa ayyu?" Kemudian masjid mana lagi wahai Rasulullah? Qala al-Masjid al-Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Jangan tanya saya, Nabi Adam pergi macam mana ke Palestin daripada Mekah kan jauh? Mana saya tahu? Dah dia ambil tender dengan siapa? Mana ada tender zaman tu? Dah memang Nabi Adam pergi ke bumi Palestin, dia yang mengasaskan tempat Masjidil Aqsa. Para ulama sebut antara yang menyiapkan masjid itu dia pernah roboh. Nanti tuan-tuan boleh tengok cerita Mukhtar banyak cerita dia disiapkan balik oleh Nabi Daud alaihi salam. Tu kita cerita lain. Baik. Jadi dia pun tanya kam kana bainahuma, berapa lama tu jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi qala 40 sanah, 40 tahun. Lepas 40 tahun dah buat Masjidil Haram, barulah Nabi Adam pergi asaskan pula Masjidil Aqsa. Tetap kena tahu kenapa lepas Masjidil Aqsa, kenapa lepas Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kerana dia ada kaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Jadi kalau orang tanya masjid mana yang kedua, jangan kita kata Putrajaya. Masjid yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Summa aynama adrakaka ba'du fasalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa aynama adrakaka salah. Kalau kamu pergi ke sana, sampai ke sana dan sembahyanglah di sana. Fasalli. Nabi suruh sembahyang di situ. Fa innal fadla fih, sembahyang di situ sangat besar kelebihan. Berapa kelebihan sembahyang di Masjid Al-Aqsa? Berapa? Tuan-tuan tak payah jawab. Dalam ni nanti saya akan bagi tahu. Melalui hadis. Tak payah kita reka-reka lah. Dia akan tahu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak isyak dah ni kan? Boleh sambung ke? Boleh? Baru dua aku hadis ni. Bila nak siap ke tak? Baik. Yang ketiga. Kenapa dia istimewa? Kerana dia tempat Al-Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan tahu kan? Isra' dan Mi'raj ni antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau tengok logik akal kita manusia yang berfikir sekadar akal yang Allah Ta'ala bagi. Oh, betul lah. Kerana Masjidil Haram masjid pertama, Masjidil Aqsa masjid yang kedua. Sebab tu Allah pilih di antara dua tempat ni. Betul tak? Mana Allah Ta'ala pilih pucung? Dia tak pilih di sini. Kalau dia pilih di sini, orang Yahudi minat di sini. Tak duduk tenang kita di sini. Tapi Allah pilih Masjidil Aqsa. Tengok. Hebat ni tempat ni. Okey, kita baca hadis ni. Kita tengok. Hadis ni panjang sikit tuan-tuan. Bersabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utitu bil buraq. Aku ni didatangkan dengan satu binatang. Nama dia wa huwa dabatun abyadu tawil. Dia tu binatang yang mana berwarna putih, panjang. Fauqal himar wa dunal bagar. Lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal. Tahu bagal kan? Kan Piramli biasa sebut bagal, betul. Yang biasa, cuba tengok cerita-cerita Piramli balik. Pusing balik. Memang Piramli biasa sebut. Saya tengok Piramli ni banyak perkataan-perkataan Arab ni. Tuan-tuan jangan tengok yang ente anak tu. Bukan yang tu. Banyak. Tuan-tuan. Antara yang saya rasa nak suka dululah. Dulu. Bila dia nak jumpa dengan bukan Ismi Ulang Raja tu. Apa yang dia nak kahwin dengan anak dia tu. Yang dia nak kena jual tu. Bila dia pergi, dia bawa dokumen. Ni mau tengok. Afghanistan. Pakistan. Go Hindustan.
Kat mana Gohek Gostang? Dekat-dekat dengan negeri syaitan. Kan? Tuan Beli kata. Saya ingat Gohek Gostang tu tak ada. Rupanya memang ada tuan. Kita suka tengok suka. Mana dia? Kita dengar Gohek Gostang. Macam orang kita. Gohek, lepas tu Gostang. Betul tak? Tapi ada sungguh nama negara tu. Lawak-lawak juga. Tapi betul. Tu Piramli punya kepala otak. Baik. Faraqibtuhu wa ma'i Jibril alaihi salam. Lalu aku pun naik burak tu tadi. Jibril ikut siapa? Hadis ni banyak dah, hadis ni macam-macam. Cuma hadis ni nak sebut. Faqala inzil fasalli. Tengah naik. Jibril kata turun, semayang di sini. Fasallaitu. Maka Jibril pun maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sembahyang. Faqala, lalu Jibril kata, atadri aina sallaita? Tahu tak kat mana kamu solat? Dia tanya Nabi ni, kat mana kamu solat? Tak sempat Nabi jawab, Jibril jawab dulu lagi. Sallaita bituri Saina haitsu kallamallahu Musa alaihi salam. Kau semayang ni di Turi Saina. Tuan-tuan tahu Turi Saina? Turi Saina sekarang dalam bumi Mesir. Dulu memang dia duduk dalam bumi Palestin. Tapi bila kalah Israel dengan Mesir itu, Turi Saina jadi milik Mesir. Ini orang tahu sejarah 6 Oktober. Itu cerita lain. Tapi dulunya duduk dalam bumi Palestin. Tur Saina. Tuan-tuan naik atas dia, sampai atas, ada satu tempat yang dibuat khusus untuk beribadah. Dulunya Nabi Musa duduk beribadah di situ dan bercakap dengan Allah SWT di situ. Datang. Sebelah je tuan-tuan akan tengok tentera-tentera Israel, tuan-tuan akan tengok ni geng-geng laknatullah ni ada di bawah ni. Sebab tu saya rasa sedih sangat dengan Mesir ni. Antara ketenteraan yang terkuat di dunia ini, salah satunya Mesir. Dan Palestin betul-betul berhampiran dengan bumi Mesir. Tapi bumi Mesir ni, tuan-tuan, yang 97%-nya adalah Muslim, tak langsung nak menghantar ketenteraan, nak tolong orang-orang Islam di sini. Memang kita sedih. Dan kita tahulah siapa ketua dia tu, itu dia jawablah depan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Baik. Lalu aku naik lagi. Summa qala inzil fasalli. Jibril kata turun sini. Semayang kat sini. Fa nazaltu fasallaitu. Aku turun dan aku semayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tanya lagi, atadri aina sallaita? Tahu tak semayang kat mana ni? Tak sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, sallaita bi baiti lahmin haitsu wulidan Nabi Isa alaihi salam. Tahu tak semayang kat mana ni? Engkau semayang di Baitul Laham, dan Baitul Laham ini tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Pun di bumi Palestin. Gitu juga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raqibtul buraq hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku naik burak sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Bisa sampai ke Baitul Maqdis. Baik. Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya. Aku pun ikat burak tu di tempat yang mana dulu pun nabi-nabi ikat di situ. Jangan tanya saya, dulu nabi-nabi lain pun naik burak juga. Saya tak tahu. Saya cakap terus terang saya tak tahu. Dan jangan tanya saya, dah burak sekarang ada kat mana? Pun saya tak tahu. Nah, tapi ni yang Nabi cerita. Baik. Lalu summa dakhaltul masjidah. Aku pun masuk masjid. Fa'araftun nabiyyin min baini qa'imin wa raki'in wa sajidin. Aku masuk, aku kenal Nabi-Nabi. Tuan-tuan, rupanya bila Nabi masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, Nabi-Nabi semua ni. Semua Nabi-Nabi. Kita kalau pergi masjid tu, semua Tan Sri rasa segang dah, tuan-tuan. Kita seorang orang biasa, orang yang semua Tan Sri. Kita kalau kita tong tak apa lah. Ni kita kata tang bating pun tak ada. Ni nak segang. Ni semua Nabi-Nabi yang masuk. Allahu Akbar. Ada yang tengah semayang dalam keadaan berdiri. Ada tengah rokok. Ada yang sujud. Tu Rasul-Rasul Nabi-Nabi. Kerja dia semayang. Ni Nabi-Nabi. Kita mungkin bila masuk masjid, kita cerita. Ada tengah berguling. Ada tengah tidur. Itu kan laki kita. Tapi Nabi tak. Tengah semayang. Nabi pun masuk. Fasallaitu fihi raka'atain. Aku bersemayang 2 rakaat. Summa azzana muazzinun. Kemudian seorang muazzin pergi azan. Muazzin, dia pergi muazzin ni Bilal lah tuan-tuan. Cuma kita panggil Bilal.
Bukan setakat Bila, Tok Bila lagi. Bila dia cucu tak tahu kawan tu. Muda lagi panggil Tok Bila dah orang nanya tu. Dia panggil Tok Bila kawan tu orang nanya. Tapi tak apa lah. Ni muazzin azan. Siapa azan? Tak tahu. Nabi tak bagi tahu pun. Cuma dia kata ada seorang tukang azan. Selepas tu, fa'uqimatus salah. Lepas tu iqamah pula. Summa kumna nantaziru. Kemudian kami pun bangun. Kami tunggu nantaziru sufufan. Kami tunggu dalam keadaan duduk dalam saf. Maya ummuna. Siapa yang nak jadi imam di kalangan kami. Orang ni tunggu. Dah Nabi-Nabi. Orang ni mungkin Tok Imam. Orang ni mungkin Tok Imam. Dia bukan macam kita. Kita tunggu Tok Imam. Tok Imam tak ada, baik lari. Aku kita naik Tok Imam. Tunggu. Jangan main-main. Tok Imam kalau tak biasa, jadi benda lain. Bukan kata Tok Imam tak biasa jadi benda lain. Ni, ada tukang azang ni. Tak biasa jadi benda lain. Ada dah sekali saya berhenti tempat RNA datang. Dia azang. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Sudah. Kata dah. Jangan main-main. Tak biasa, jangan main-main. Jeng kalau tak biasa. Jadi Nabi pun tunggulah. Orang lain pakak tunggulah ke. Fa'akhadha biyadi Jibril. Jibril pun pegang tangan. Faqaddamani hatta amamtuhum. Dan dia tolak aku ke depan sehingga aku jadi imam. Jadi siapa jadi imam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun jadi imam. Tuan-tuan jangan tanya saya dah dia baca surah apa itu. Saya tak tahu. Tak tahu dia baca surah apa. Cuma Nabi kata dia hanya jadi Tuan-tuan tak payah tanyalah. Kalau Nabi-Nabi ni semayang terang-terang bukan macam kita. Jadi Allahumma salli ala Muhammad falamma faragtu minas salah. Bila aku selesai semayang, qala qailun, mari seorang kata, ya Muhammad, hadza malikun sahibun nar. Allah. Tadi ni hak semayang dengan Nabi dalam Masjidil Aqsa, semua Nabi-Nabi. Tentang bagi tahu saya masjid, yang satu masjid semua Nabi-Nabi semayang kat situ. Ada tak? Satu masjid, yang mana masjid tu semua Nabi-Nabi semayang situ. Tapi masjid itu ada, iaitu Masjidil Aqsa. Sebab tu istimewa sangat Masjidil Aqsa. Sebab itu Masjidil Aqsa sangat-sangat istimewa. Lalu selepas semayang tu mari seorang tunjuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kita lah tuan-tuan. Ada seorang terkenal, kebetulan ada juga orang ni terkenal juga. Kita pun tunjuk dia. Dah kenal tak ni siapa? Ibarat kita. Jadi orang tu kata, Muhammad, ni nak bagi tahu ni. Ni, kenal tak ni? Ni adalah Malik. Siapa Malik ni? Bukan Malik, Haji Malik jual apa balik tu. Ni Malik mana ni? Ni Malik penjaga neraka. Malaikat yang jaga neraka turun ke Masjidil Aqsa untuk sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bagi tahu, mana malaikat yang pergi? Malaikat Malik pergi masjid lain. Tapi Masjidil Aqsa. Betul saya akui dalam ni kita ketika majlis ilmu ada malaikat menghamparkan sayapnya dan mustahil ada malaikat sembahyang kita, saya tak tahu, wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi memang ada malaikat misalnya. Yang rakib dengan atib memang ada dah dalam kita. Cuma kita tak tahu malaikat mana yang pergi sembahyang. Cuma kalau orang kata ada malaikat kat surau, malaikat mana? Malaikat maut. Kita tak pergi dah surau tu. Cuma ni. Di Masjidil Aqsa ni yang datang itu adalah Malik. Malik ni kalau ikut riwayat, sepanjang dia jaga neraka tu dia tak pernah senyum sekali habuk. Walaupun sekali dia tak pernah senyum tu. Tapi orang tu kata, fasallim alaih, wahai Muhammad, beri salam ke dia. Faltafattu alaih, aku pun berpaling, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabada'ani bisalam, tak sempat aku beri salam. Dia beri salam dulu. Menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bagi tahu hebatnya Masjidil Aqsa, sehinggalah masjid itu didatangi oleh semua Nabi-Nabi. Tak tahulah berapa orang Nabi. Ramai Nabi-Nabi waktu itu semayang di situ. Dan Nabi tengok semua Nabi-Nabi yang ada. Okey? Saya sambung sikit lagi. Summa kharajtu faja'ani Jibril. Kemudian Jibril keluar, datang. Kemudian aku keluar. Jibril pun datang bawa bekah arak dengan susu. Aku pilih susu. Itu kita sudah tahu.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'tu qadami haitsu tudau aqdamul anbiya. Aku letak kaki aku tepat di mana nabi-nabi pernah meletakkan kaki-kaki di Baitul Maqdis. Aku letak situ juga. Fa urida alayya Isa bin Maryam. Kemudian orang tunjuk aku, ni Nabi Isa ni. Tengok, ni Nabi Isa ni. Aku pun tengok ke Nabi Isa. Fa iza aqrabun nasi bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud. Bila aku tengok, oh Nabi Isa macam Urwah bin Mas'ud muka dia. Kemudian fa iza wa urida alayya Musa. Dah orang tunjuk pada aku, ni Musa pula. Tunjuk Nabi Musa pula. Dia tengok ke Nabi Isa. Fa iza rajulun darbun minar rijal ka'annahu min rijali Syanu'ah. Aku tengok Nabi Musa ni lebih kurang geng-geng Syanu'ah. Syanu'ah ni geng mana? Tuan-tuan Google. Dia akan keluar orang-orang yang rambut dia kerinting. Sebab tu orang kata Nabi Musa ni rambut dia kering. Jangan segang lah kalau rambut kita kerinting. Kerana ada Nabi yang berambut kerinting. Jangan segang. Tak ada masalah. Kita bila tengok rambut keriting, kita kata macam alicat. Tu bukan keriting. Tu cicak masuk kau tak jumpa cari ke mana. Yang keriting ni yang keriting sikit-sikit je. Wa urida alayya Ibrahim. Dan aku ditunjukkan dengan Ibrahim. Fa iza aqrabun nasi syabahan bi sahibikum. Rupa-rupanya Nabi Ibrahim ni dia punya wajah mirip dia. Wajah dia mirip dengan mirip aku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim macam muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantuk dia. Kalau ikut susu galuh, Nabi sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita tengok dalam selawat pun, dalam tahiyat pun nama Nabi dengan nama Nabi Ibrahim. Ke ada orang selawat Nabi Adam kat sini? Kama sallaita ala Adam. Sama lagi buat Idris, wa Nuh, orang rajin benar. Tak ada. Baik. Di situ menunjukkan betapa hebatnya Masjidil Aqsa. Baik. Hadis yang seterusnya, Tuba li Syam, terbaik bagi negeri Syam. Tuan-tuan, apa yang terbaik untuk negeri Syam ni? Apa dia Syam? Syam ni kat mana Syam? Syam, Jordan, Syria, Palestin. Ini semua adalah bumi Syam. Dan kenapa terbelah? Sebab Balfour punya pasal. Kita tahulah perjanjian 1948 Balfour. Mereka-mereka yang menyokong, yang kuat menyokong British pada waktu itu dibahagikan mengikut kekuatan sokongan mereka. Lagi kuat sokong, lagi besar tanah dia bagi. Dan Palestin adalah bumi Syam untuk maklumat. Palestin, bumi Syam. Bumi Syam. Memang bumi Syam. Jadi Nabi kata apa? Saya nak habis dah ni tuan. Sikit lagi boleh? Sabar tak apa kan. Orang Palestin teruk lagi. Kita berduduk sekejap je ni. Jangan marah tuan. Qala Zaid bin Sabit radhiyallahu an kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman naktubul wahya. Kata Zaid bin Sabit, satu hari aku duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis wahyu. Kak Zaid bin Sabit tulis wahyu. Faqala, tiba-tiba Nabi kata, Tuba li Syam, Tuba li Syam, Tuba li Syam. 3 kali Nabi sebut. Terbaik bumi Syam, terbaik bumi Syam, terbaik bumi Syam. Kalau terjemah ikut buku, alangkah baik bumi Syam. Gitulah. Cuma orang zaman moden dia sebut terbaik. Gitu jadi saya terjemah gitu tu. 3 kali Nabi sebut terbaik bumi Syam, terbaik bumi Syam, terbaik bumi Syam. Jadi sahabat ni tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Li ayyi zalika ya Rasulullah?" Pasal apa terbaik ni wahai Rasulullah? Lalu Nabi kata, "Li anna malaikatur rahman basitu ajnihataha 'alaiha." Kerana malaikat menghamparkan sayapnya ke atas bumi Syam. Tuan-tuan, sekarang kita berada dalam majlis ilmu, memang malaikat hampar sayap dia. Tapi balik nanti kita dah habis. Habis bersurai di majlis ilmu, habislah hamparan malaikat. Tapi bumi Syam sentiasa mendapat hamparan malaikat. Masya Allah. Itu hebat ni bumi Syam. Hebat sungguh. Kalau kita baca habis nanti sampai hadis tu tak akan temui. Akhir zaman Nabi suruh pergi ke mana?
Tetakar tengok. Di mana Nabi suruh pergi? Saya tak nak cakap lagi. Nanti dulu. Nanti kalau saya cakap dah lain kali tu tak mari dia. Sabar. Ni. Satu lagi ada boleh? Tak boleh. Ar-Rahman. Basitu rahmatahu ala Syam. Tuhan menghamparkan rahmat dia ke atas bumi Syam. Tadi malaikat menghamparkan rahmat dia. Menghamparkan sayap dia. Sekarang Allah sendiri menghamparkan rahmat dia. Tahu di mana? Hadis Abu Zaid bin Sabit. Qala Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu tuba lisyam. Fakulna ma baluhu ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam innar rahmana labasitun rahmatahu alaih. Nabi kata, satu hari Zaid bin Sabit kata, kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebut terbaik bumi Syam. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal apa terbaik bumi Syam? Kata Nabi, kerana Allah menghamparkan rahmatnya ke atas bumi Syam. Al-barakatu fi biladi Syam, keberkatan untuk negeri Syam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat untuk negeri Syam ni. Nabi kata apa? Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina. Saya nak tanya tuan-tuan, kita biasa baca Allahumma barik lana kan? Tapi fima razaqtana. Betul tak? Tapi yang ni Nabi baca Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkatilah bumi Syam kami. Ya Allah, berkatikanlah bumi Yaman kami. Cuba sebutkan saya berapa negara yang Nabi duduk doa berkat. Cuba sebut hadis. Tapi Syam Nabi doakan keberkatan. Yaman Nabi doakan keberkatan. Sehingga sahabat tanya, qalu wa fi najdina, wahai Rasulullah, di Najd kita ni macam mana? Najd ni Arab Saudi ya. Ni kita ni, di tempat kita ni Najd ni macam mana? Nabi tak jawab. Nabi doa lagi. Allahumma barik lana fi Syamina. Allahumma barik lana fi Yamanina. Duduk ulang itu lah. Ya Allah, berkatilah bumi Syam. Berkatikanlah bumi Yaman. Sampai kali kedua tanya lagi. Wa fi najdina. Dah tempat kita ni macam mana Rasulullah? Di Najd kita ni. Nabi tak jawab. Ulang lagi doa tadi. Yang ketiga baru Nabi jawab. Nabi kata apa? Hunalika zalazil wal fitan. Wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Itu Nabi sebut. Dah sahabat duduk tanya sangat. Dah tempat kita macam mana wahai Nabi? Nabi kata. Tak tengok Nabi kata. Bukan saya kata. Di sana nanti di Najd, nanti di Arab Saudi ni kemungkinan Nabi SAW sebut. Ni Nabi sebut ni. Kalau betul lah Najd ni Arab Saudi, maka ni lah yang disebut oleh Nabi. Di sana nanti akan berlaku gempa bumi, kata Rasulullah SAW. Bukan saya kata. Wal fitan, dan akan berlakunya fitnah. Bukan saya kata, Nabi kata. Fitnah ni tak payah tunggu lama lah. Minggu lepas saja tuan-tuan. Palestin bermandi darah. Bumi Saudi menyambut konsert dengan cara konsert yang sangat menakutkan. Nak harap apa lagi dengan Arab Saudi ni? Tuan-tuan boleh cek pengimport senjata paling besar dalam dunia ni. Arab Saudi. Penakut nombor 1. Dia boleh buat sambutan konsert tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, bila kita habis COVID hari tu, bukan habis lah. Maksudnya dibuka dah COVID ni, yang dia sambut mula-mula ialah dengan konsert yang haram tuan-tuan. Bukan marhaban bukan qasidah tuan-tuan. Jangan ingat Arab Saudi tu qasidah lah. Tak ada lah. Nak harap apa dengan dia? Tuan-tuan, dia sambut dengan konsert waktu tu mula-mula COVID tu. Adalah wartawan mari temu ramah rakyat dia. Temu ramah sikit kata dia. Cakap Arab ah. Tanya sikit. Apa pandangan awak tentang konsert ni? Saya betul-betul mengharapkan rakyat dia jawab. Sepatutnya konsert ini tidak diadakan. Kerana Allah baru mendatangkan musibah pada. Itulah harapan kita, dia jawab. Tapi dia jawab apa? Sepatutnya konsert ni lama dah ada. Ni baru sekarang pun ada. Hampir. Dan kita nak harap apa dengan Saudi? Tengok Nabi sebut jelas Bukan saya sebut Bukan saya sebut. Kalau tak percaya mari ambil ni. Wa biha yatlu'ul qarnu syaitan, dan di Najd nanti kalau betul lah itu Arab Saudi akan keluar tanduk syaitan. Apa yang Nabi maksudkan tanduk syaitan tu panjang perbahasan, tetapi secara literal memang Nabi sebut tanduk syaitan.
Walaupun ada setengah orang, bukan ulama sebut. Oh, dia kata, tu mesti Wahabi. Saya tak setuju benda tu. Saya tak setuju benda. Itu orang, cakap orang. Bukan kata para ulama. Dah kita nak harap apa? Sebab tu tuan-tuan akan tengok dalam hadis yang akan datang ni, tentera yang mari bantu Al-Mahdi nanti, yang beri kemenangan pada tentera-tentera Islam, bukan mari daripada bangsa Arab. Kita akan tengok dalam ni. Kita akan tengok ni. Ni semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Mahdi datang, Nabi Isa mari nak semayang pada waktu subuh, tentera di belakangnya tuan-tuan akan tengok. Siapa tentera-tentera itu? Mungkin di luar daripada kotak pemikiran itu. Saya tak nak bercakap atas dasar akal, tapi bercakap apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ketujuh ini, saya rasa cukuplah sekadar ini dahulu. Sebab dah banyak dah. Nampak tuan-tuan pun macam dah gelisah dah tuan-tuan. Jangan main-main. Tunggu lama ni jangan main-main tuan-tuan. Ya, saya pernah ada pengalaman. Tapi tak nak cerita lah. Saya cerita kat sini saja. Kita habis. Yang baik datang daripada Allah. Yang buruk dan silap itu datang pada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Palestin menang ke Palestin kalah ni? Yang mana satu ni? Dia nak ulas perkara ni panjang sebenarnya. Tapi saya ringkaskanlah. Di akhirnya memang akan ada satu peperangan. Yang itu memang disebut oleh Nabi SAW. Dan hadis tu memang ada dalam ni. Cuma saya tak sebut lah laginya. Sebab nak tunggu di sini. Tapi dah tanya, saya sebut secara ringkas. Bila sampai satu pagi, waktu subuh. Al-Imam Mahdi. Dia bukan nama dia Mahdi. Minta maaf banyak-banyak. Kita selalu ingat Mahdi tu nama dia. Bukan nama dia. Cuma dia datang, dia nak solat pada waktu itu. Ketika dia nak akad takbir, dia tengok Nabi Isa alaihissalam. Bila seorang Nabi datang, mestilah kita akan bagi kepada seorang Rasul jadi imam. Jadi, Nabi Isa letak tangan dia di tengah-tengah bahu. Begini. Maksudnya, kau jadi imam. Teruskan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Selesai semayang itu, maka datanglah Dajjal. Cerita dia agak panjang lah. Dan disitulah bermulanya kisah berlakunya pertempuran yang besar sehinggalah akhirnya Islam diberikan kemenangan. Bila Islam dah diberi kemenangan pada waktu itu, kalau kita jumpa satu hadis nanti, waktu itu semua akan hidup aman.
Sehinggalah Nabi sebut amannya hidup pada waktu itu, budak-budak boleh bermain dengan ular. Ular pun dah tak membantu. Kan? Harimau, dia suka makan apa? Lembu. Harimau boleh berkawan dengan lembu dah. Jalan-jalan, jom lepak sekali. Tak ada masalah. Aman dah waktu tu. Selepas amannya dunia selepas itu, barulah berlakunya kiamat. Tapi bila setelah Islam menang. Bila Islam menang, di bumi Palestin itu sendiri, memang akan berlakunya kiamat. Tapi adakah dengan kemenangan Israel sekarang? Itu kita tak tahu. Kerana Mahdi pun tak datang lagi. Nabi Isa pun tak datang lagi. Selagi mana tak datang yang ni, memang tak akan berlaku kiamat. Maksudnya kalau sekadar Palestin menang, itu belum lagi. Belum lagi. Tapi alamatnya memanglah. Dan berlakunya peperangan ini pun sudah satu antara alamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit yang datang pun memang antara alamat-alamat. Jadi kalau katalah takdir Tuhan Palestin menang, kiamat. Katakanlah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Saya teringat bila seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Bila lagi kiamat? Kan? Jadi Nabi SAW jawab dengan mudah je. Kau ikut dia dalam khutbah tu. Tapi cerita dia panjang. Saya rekarkan. Dia kata, Nabi SAW kata, apa yang kau sediakan untuk kiamat? Duduk sibuk dengan kiamat ni. Sedia untuk apa? Untuk kiamat ni. Tu. Fokus kita ialah, bukan bila kiamat. Tapi persediaan apa yang kita nak bawa untuk kiamat. Betul, kita memanglah susah hati kiamat tu bila. Tapi kita sedia apa untuk kiamat? Dan saya percaya orang macam tuan-tuan ni memang bersedia. Sebab tu datang solat berjamaah, datang majlis ilmu. Kerana kalau datang kiamat pun, tak ada masalah pada kita. Kerana kita sudah ada bekal. Yang tak bawa bekal ni, yang takut kiamat ni, alah padang minggu depan kiamat sudah lah. Contohlah, memang tak berlaku lagi. Cuma nak bagi tahunya, itu keadaan. Orang yang bersedia dengan tidak bersedia. Adakah betul bila Palestin menang atau tidak? Saya jawab, wallah. Dari sudut hadis memang akan diberikan ke belah sana. Dan memang Nabi jawab, ardul mahsyar wa ardul mansyar. Di situlah tempat manusia berhimpun. Di situlah tempat kebangkitan. Semua duduk di negara Syam. Semua duduk di negara Syam. Sehingga sahabat tanya Rasulullah di akhir zaman, kalau nak suruh kami pergi, nak pergi ke mana? Kalau lepas kamu mati pun, nak pergi ke mana orang akhir zaman? Pergilah ke negara Syam. Kerana di situlah ketika mana fitnah semua di bumi Syam, tempat teguhnya iman. Nanti kita akan baca bagaimana Dajjal mengepung Nabi Isa sendiri, tuan-tuan. Nah. Bagaimana dahsyatnya dia punya fitnah, semua kita akan tengok nanti. Tapi soalan Pak Arik gitulah. Kalau kata menang, Dajjal, menang sekalipun menang di berlaku kiamat pun, itu urusan Allah SWT. Nah, kalau betul alhamdulillah, kalau Pak Adik kata betul, alhamdulillah. Wallahu a'lam.